Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, wa ila ulama'illahi as-salihin ar-rabbaniyin al-'arifin, wa ila abaina wa ummahatina wa man sa'alana ad-du'a lahum minna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad an-nuril mudhhibil nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Summa amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudara sidang penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Pagi ini kita nak lanjutkan perbincangan, perbahasan mengenai al-khalwah, dawamul khalwah. Dan teori ini telah diperkenalkan, dikemukakan oleh seorang al-arifin billah minal al-wasiluna ila Allah, iaitu al-Imam Junaid bin Muhammad Abul Qasim al-Baghdadi rahmatullahi alaih, di mana beliau menggariskan syarat keempat untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ialah dengan dawamul khalwah, iaitu khalwah yang berterusan. Kita dah bincang 2 minggu tuan-tuan perkara ni, syarat yang keempat ni 2 kali dah kita bincangkan. Dalilnya iaitu Nabi SAW sendiri berkhalwah di Gua Hira, yatahannath beberapa minggu, ya. Dan dari sudut adabnya juga telah kita bahaskan, ya, jangan ada gangguan, dari sudut pemakanan pun dikawal. Dan tuan-tuan, dari sudut faedah dan tuntutan khalwah ini, pada zaman moden ini, zaman Covid, zaman fitnah ini tuan-tuan, maka tuntutan khalwah itu, mengasingkan diri, uzlah itu nampaknya lebih kuat. Di mana kita melihat dalam Riyadhus Salihin dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sendiri, mendatangkan ataupun beliau sendiri meriwayatkan beberapa hadis yang menggalakkan, mencadangkan seorang salik itu dia mengasingkan diri, beruzlah, berkhalwah. Ya, hadis-hadis yang beliau riwayatkan cukup banyak, sehingga yang kita baca minggu lepas, sebaik-baik harta muslim itu ialah ghanamun yatba'u biha syarafal jibal. Kita menjadi pengembala kambing di mana celah-celah bukit, celah-celah gunung. Tuan-tuan, wa mawaqi'al qatr, tempat turunnya hujan. Kenapa tuan-tuan sampai ke hutan kita mengembala kambing? Kerana kita nak lari daripada fitnah. Ya, kerana fitnah itu berlaku, dan fitnah itu juga menjadi punca fitnah itu dalam keluarga, dalam kalangan kerabat kita, pasangan kita, ya. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis disebutkan bahawa, tuan-tuan sekalian, dia kata zaman kerosakan nanti, fitnah nanti, orang si anak akan wasak di tangan ibu bapanya, didikan ibu bapanya, keluarganya, ataupun, ya, daripada kalau bukan ibu bapa, bagi mereka yang
tak ada ibu bapa, mungkin isterinya, suaminya, anak-anaknya. Kalau tidak ada keluarga, isteri, anak-anak, iaitu dia akan rosak dengan sebab kerabatnya, keluarga rapatnya, kaum kerabatnya. Maka sebab itu perkara-perkara ini menjadi satu kesimpulan bahawa jalan keluarnya ialah perlu ada pengasingan, kuarantin, perlu ada sedikit waktu kita bertenang, zon bertenang. Tak boleh kita 24 jam bercampur, bersosial, tuan-tuan sekalian, kerana dia mengganggu sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka ada kata al-Imam Syekh Qutubuddin Ad-Dimashqi dalam risalah beliau ni, Risalah Al-Makkiyah, yang saya gunakan sebagai bahan perbincangan dengan tim Surau An-Nur ini, tuan-tuan, sehingga dibangkitkan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Okey, seorang mukmin yang bercampur, yukhalit, ikhtilat, yang bercampur dengan orang ramai dan sabar dengan gangguan mereka, orang ramai, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bermasyarakat, yang tidak pandai bersosial, dan oleh kerana dia mengasingkan diri, maka dia memang tak ada masalah lah, wala yasbiru ala adahum, dia tak sabar dengan gangguan mereka. Jadi dua kumpulan lah. Seorang dia pemimpin, dia sibuk dengan masyarakat, 24 jam sentiasa dengan orang ramai, okey, dan dia kalau ada gangguan pun dia sabar. Ini satu kumpulan. Kumpulan ini lebih baik daripada mukmin yang langsung tak bercampur dan tak boleh bersabar dengan gangguan masyarakat. Tuan-tuan, ini hadis ini kalau ikutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari. Okey. Tuan-tuan sekalian, maka dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita dua kumpulan. Cuma Syekh Qutub mengatakan bahawa kita jangan salah faham. Hadis ini mesti ditanggapi, difahami dengan fahaman yang sahih. Apa fahaman yang sahih? Maka kata beliau, makna hadis ini ialah, wallahu alam, orang mukmin yang telah riyadhah dirinya dengan akhlak yang mantap, akhlak yang murni, dan penyucian jiwa dan ketenangan hati, inilah kumpulan mukmin yang mampu untuk bermasyarakat sepenuhnya. Faham tuan-tuan? Bukan sebarang mukmin, bukan sebarang orang boleh memegang contohnya kepimpinan, boleh menjadi ke depan tasaddur bil ifta, jadi mufti, jadi orang tuan guru. Bukan semua orang boleh bercampur. Dia sebelum kita ke hadapan, kita mesti menyediakan diri kita, kan? Sebab tu kan ulama kata ta'allam summa takallam, belajarlah dulu baru bercakap, kan? Ataupun baru ni saya komen dalam FB sahabat saya, Prof Dr. Roslan, beliau dia punya antara student PhD beliau ialah Timbalan Muntori, masya-Allah, Timbalan Muntori Jakim, Timbalan Dr. Zul lah, Ustaz Marzuk, tak silap saya nama dia, orang Kelantan kan. Jadi Timbalan Muntori pun masih nak buat PhD, masih semangat nak belajar. Maka saya komen lah dalam Facebook tu, saya kata kata-kata Imam Asy-Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'asa, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Belajar sebelum menjadi pemimpin. Kalau dah jadi pemimpin, kita akan sibuk. Jadi tuan-tuan sekalian, kesibukan seorang pemimpin dari sudut politik, dari sudut agama, keagamaan, kemasyarakatan, sebelum dia memimpin, dia mesti bersedia. Betul. Sebelum kita bermasyarakat, tuan-tuan, kita mesti ada seni, ilmu kemasyarakatan. Kalau tak, tuan-tuan, apa yang berlaku, kita mesti tak boleh bermasyarakat, bahkan kita terpaksa memilih memilih untuk tadilah uzlah ataupun khalwah. Okey, saya lanjutkan perbincangan hadis ini.
Mukmin yang bercampur dengan orang ramai dan sabar dengan cacian mereka, gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin yang langsung tak nak bercampur dan tak bersabar dengan ujian dan gangguan orang ramai. Maka hadis ini nak faham macam mana mukmin perlu riyadhah, menyediakan dirinya, kan, membaikkan hatinya, mencari ketenangan. Kemudian barulah Allah berikan kepada mukmin ini tadi firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah ya Allah, Tuhan yang menurunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan dalam hati orang mukmin. Jadi orang mukmin yang ada sakinah, dia berpeluang untuk lebih ke hadapan dalam bermasyarakat. Sebab nanti kalau ada perkara yang baik, dia akan amar ma'ruf. Kalau ada benda yang mungkar, dia akan nahi mungkar. Kan tuan-tuan? Dia dah ada iman yang mantap, ada sakinah. Maka dengan persediaan akhlak yang baik, ataupun ilmu yang mantap, ataupun hati yang sakinah, yang tenang, maka terhasillah baginya, kata Syekh di sini, al-hilm, kesopanan, as-sabat, tuan-tuan, prinsip yang jelas, kazmil ghaidh, menahan marah. Ni kita bermasyarakat ni macam-macam beragam. Kazmil ghaidh, menahan marah, wal kadhiminal ghaidh dalam Quran sebut. Ya, menanggung gangguan, tenang, tuadah ni maintain, cool, tuan. Kemudian bersederhana, sabar, iffah, bermaruah, sakha, pemurah. Kan kita nak bermasyarakat ni, kita tak boleh pandang, ya, mesti ada stand kita, keputusan kita mesti pemurah. Tuan-tuan, musamahah, bertolak ansur, qanaah, tuan-tuan, rasa cukup apa yang ada, warak, sikap tolong menolong, tidak tamak, tuan-tuan, bukan pemarah, tidak ada ego, tidak ada ujub. Kalau begini tuan-tuan, ini sikap yang terhasil daripada seorang yang ingin bermasyarakat, tuan-tuan sekalian, dan dia telah ada akhlak-akhlak yang mahmudah yang dalam jiwanya itu dapat dikongsikan dalam interaksinya dengan masyarakat. Nampak tak? Tuan-tuan, adapun kata beliau, fa amma man lam yablugh hadzal mablagh, orang yang tak capai kepada KPI ini, tuan-tuan sekalian, dan perangai pun macam tak apa semonggah pun nak, dia pun tak betul nak. Dia pun nak betulkan orang, dia nak bermasyarakat, dia nak jadi pemimpin. Perangai tuan-tuan disebut subaiyah, masih ada ciri-ciri kebinatangan. Okey, dhi'abah, macam musang perangai. Maka orang begini dia tidak boleh terlalu bercampur dengan masyarakat, terlidah dengan masyarakat, kerana bimbang perangai itu akan dia pindahkan kepada orang lain dan dia tidak mendapat pula kebaikan. Lebih-lebih lagi yang dicampurnya itu masyarakat yang berada di sekelilingnya juga masyarakat yang telah rosak. Tuan-tuan, maka kata Syekh pada kesimpulan hadis ini, tuan-tuan, maknanya fashtahid, bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, wahai seorang murid yang inginkan Allah, seorang salik yang ingin menuju kepada Allah Ta'ala, tinggalkan hawa nafsu kamu sehingga kamu dapat menghimpunkan antara zahir dan batin, antara syariat dan hakikat. Maknanya tuan-tuan, ya, jangan tinggalkan salah satu sudut. Jangan kita pulun syariat meninggalkan hakikat. Jangan mencari hakikat tanpa berpijak kepada neraca syariat, wasak kita. Maka dalam hadis ini, ya, mukmin yang bercampur dengan orang ramai dan mampu sabar dengan kerenah mereka lebih baik daripada mukmin yang tak bercampur, yang mengasingkan diri dan tak mampu sabar dengan kerenah mereka. Maka dipaham hadis ini tuan, kita nak bercampur orang pun kita mesti ada ilmu, mesti ada seni. Kalau tidak, kita mesti membataskan pergaulan kita, sosial kita, supaya tuan-tuan kita tak bagi mudarat kepada orang dan orang juga tidak memudaratkan kita. Ini perkara yang saya ingat, satu kupasan yang
yang ditampilkan oleh Syekh Qutubuddin di sini tuan, satu perbahasan yang jarang saya temui pada mana-mana tulisan, ya, yang kita perlu faham bahawa bercampur itu, bermasyarakat itu satu yang mulia, tetapi bukan sepanjang masa kita bermasyarakat, tuan-tuan. Sebab itu para masyayikh, guru-guru tarikat, tuan-tuan, dalam mentarbiah para salikin, para muridnya, dia ada kepelbagaian cara, macam-macam metod yang digunakan. Kan macam metod nanti lepas PKP, cuba tuan-tuan ajak saya sarapan sama, contoh kan, belanja orang, ini metod, cara-cara nak pujuk, cara-cara nak tuan-tuan berukhuwah bermasyarakat. Ini satu cara untuk taslik pada murid. Pelbagai cara, tuan-tuan, berprogram, bersukan, gotong royong, itulah cara-cara, tuan-tuan, yang baik. Tapi antara cara yang paling berkesan, tuan-tuan, ialah wasitah dengan jalan khalwah. Guru akan bagi tempoh, kau duduk kat surau sini, ini saya punya bilik khalwah saya, ini merupakan tempat apa, tuan-tuan, tempat rekod audio kuliah saya. Kalau ada kuliah, di sini kita punya kuliah online, di sini library saya, di sini pejabat saya, duduk sini, asingkan diri 1 jam baca Quran, contohnya kan, 1 jam zikir selawat, 1 jam baca kitab. Maka khalwah itu, tuan-tuan, dia mendatangkan banyak kebaikan, dan ia merupakan salah satu mekanisme yang diharapkan dapat membaik pulih terus hati kita, semangat kita, tumpuan kita, tuan-tuan, dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Selanjutnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ustaz, macam mana pula kalau kita tengok para sahabat dengan Nabi macam mana? Apakah ada Nabi arahkan sahabat untuk apa? Untuk berkhalwah, duduk kat Gua Hira ke, cari mana-mana gua ke? Tuan-tuan, di sini ada sedikit jawapan yang diberikan. Ya, dia kata apa, tuan-tuan? Adapun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka mendapat futuh. Apa futuh? Dibukakan pintu hati mereka, diberikan mereka ilmu-ilmu yang laduni, perbuatan-perbuatan yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, penemuan-penemuan yang hebat. Sahabat ni dapat futuh, tuan-tuan, tetapi tidak melalui jalan khalwah. Kenapa? Sebab kenapa mereka nak khalwah? Di sisi mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapat makrifah, mereka mendapat ilmu-ilmu kerana walaupun hanya duduk satu majlis dengan Nabi SAW. Kan, nak banding hari ni kita, tuan-tuan, kalau majlis online CNN setengah jam, kerdil sangatlah ilmu kita kan. Ya, kalau kita mengaji, kerdil ilmu kita. Dalam keadaan pula fizikal pun kita tak boleh fokus, ni pula online perbandingan, tuan-tuan. Okey. Tapi ketika zaman Nabi SAW, Nabi tidak menggalakkan khalwah kepada para sahabat kerana mereka boleh secara langsung berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, kenapa? Tuan-tuan tengok, sebab tengok muka Nabi itu pun dah masuk syurga untuk orang beriman, para sahabat. Saya mengajar anak-anak di Sahah baru ni, jumlah Nabi 124,000. Jumlah sahabat, saya tanya tuan-tuan, apa yang online ni, siapa masuk ni kat Marina ke? Tak masuk. Siapa masuk kat Shimah? Masuk orang Puncak Alam? Tak masuk. Tuan-tuan, yang masuk cuba jawab. Jumlah Nabi 124,000, jumlah sahabat 124,000. Soalan saya, jumlah wali menurut sebahagian riwayat berapa? Jumlah wali, kan banyak tingkatan wali, Ghaus, Aqtab, Autad, Nujaba, Abdal, tuan-tuan, akhyar, sebagainya kan. Jumlah total wali itu berapa? Hakikatnya Allah yang tahu, yang tepatnya. Tetapi ada juga ijtihad di kalangan para ulama yang menyatakan jumlah wali tersebut, tuan-tuan. Nanti kalau ada jawapan, boleh tuan-tuan share dalam FB surah An-Nur kita, tuan-tuan. Kembali, maka para sahabat tidak berhajat kepada khalwah kerana menatap wajah Nabi itu syurga, mendengar satu kalimah Nabi itu syurga, ma'rifah, futuh,
kemuncak kewalian, sahabat ni tuan-tuan dia lebih tinggi daripada wali. Ya kan? Maka cuba tengok tuan-tuan sekalian, mereka boleh meninggalkan serta-merta perangai jahiliah mereka. Kenapa? Kerana mereka bercampur dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, mereka dah tak ada pilihan lain. Mereka tidak memilih jalan yang lain. Mereka hanya memilih jalan Nabi SAW, menyerahkan diri mereka untuk perjuangan Nabi SAW. Maka sebab tu Allah kurniakan para sahabat iman. Allah bantu mereka. Tuan-tuan sekalian, mereka menang dalam peperangan mereka. Dalam keadaan yang sama sahabat, tuan-tuan, apa dia? Mereka ada keluarga. Majoriti lah kebanyakan. Kecuali kumpulan Ahlus Suffah yang sebagian mereka tak kahwin, kan, tak ada rumah kan. Tapi kalau kita tengok sebagian sahabat, tuan-tuan, macam mana dia balik rumah, ada anak dia nunggu dia, ada isterinya, kan, masing-masing ada keluarga, ada isteri, kan. Tetapi tuan-tuan, apa yang mereka inginkan ialah mereka mengikut sebiji mutaba'ah, sebiji apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil apa yang ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini sahabat. Maka tuan-tuan, sahabat kumpulan yang paling beruntung. Dan tingkatan sahabat pun ada level-level, ada maqamat, ada maratib mereka. Maka tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, ranking tertinggi, itulah dia. Dalam sebuah hadis disebutkan, tuan-tuan sekalian, ya, bahawa bagaimana Allah memberikan ketenangan, kebaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, jadi Sayyidina Abu Bakar tu ranking nombor 1, Sayyidina Umar ranking nombor 2, Sayyidina Osman nombor 3, Sayyidina Ali nombor 4 dan selanjutnya. Okey tuan-tuan, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah terangkan hati mereka dengan cahaya keimanan. Maka di kalangan para sahabat inilah munculnya zuhad, orang sufi, ubad, ahli ibadah, ulama, hukama, pemimpin, arifin yang membawa panji tauhid, yang merupakan mujahid yang sabat istiqamah dalam perjuangan mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana muamalah mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, jadi kita kena bezakan situasi lah. Situasi macam mana? Sahabat dia mesti bercampur dengan Nabi. Lagi lama lagi bagus. Kan? Mereka mendapat limpahan kurniaan yang pelbagai kerana hasil suhbah mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi tuan-tuan, ya, Syekh memberikan lagi kupasan beliau, ulasan beliau. Dia kata, ya, maka tuan-tuan sekalian, kita tak boleh samakan suasana kita dengan sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh sama. Ya, kita cuma nanti keluar ulang-alik ke masjid. Mungkin Covid ni kan tuan-tuan, kita dah PKPB ni, mungkin dia memberikan pencerahan yang lebih dekat dengan maksud khalwah ni. Maknanya kalau lebih banyak bercampur, lagi berisiko untuk dapat jangkitan dah. Yang Allah Subhanahu wa taala pelihara setakat ni lah Negeri Sembilan, antara negeri yang buka masjid surau, walaupun ada calling untuk mengamuk-ngamuk marah tuan-tuan. Tapi maknanya alhamdulillah Allah jaga. Maknanya masjid surau kita pergi 5 waktu contohnya kan. Lepas tu majlis ilmu maghrib masih buka, maghrib pergi kita masih di masjid surau. Ada keperluan beli barang, pergi beli balik. Sekarang dah tak boleh makan kat kedai kan. Kotak tuan-tuan ni semua bersidai pergi sarapan ni. Ni masing-masing tapau lah. Ya kan? Jadi maknanya kita telah menghadkan tempoh berada di luar. Kita lebih banyak berkhalwah di rumah masing-masing. Ya kan? Jadi konsep khalwah ni kita tak boleh nak tolak mentah-mentah lah. Sebab apa? Sebab konsep ini telah berlangsung sekarang sebenarnya. Dah berlaku sekarang. Tapi bukanlah khalwah ini kalau tanpa aturan yang betul, khalwah, kita mengasingkan diri tanpa cara yang betul pun rosak juga. Ya, tak betul tuan-tuan. Maka sebab itu khalwah itu satu keperluan, tetapi bukan kita main hantam, tak bercampur masyarakat, mengasingkan diri, tak ada langsung kenal jiran. Itu bukan begitu maksud yang disarankan di sini. Tapi tuan-tuan, maknanya
kita mesti ada ruang waktu yang kita mengasingkan diri daripada orang ramai supaya tumpuan kita lebih fokus kepada ibadah, kepada Quran, contohnya kepada tilawah, kepada study saya punya bacaan kitab, menulis, tuan-tuan. Jadi khalwah tu dia akan lebih membantu berbanding kalau kita kulu-kili apa pun tak dapat kita hasilkan, tuan-tuan. Maka sebab itu sebagai penutup tuan-tuan pengajian pada pagi ini, ya, dia kata apa? Wa innama faidatul khalwati an yajril mutakhalli syai'an. Supaya apa tuan-tuan faedah kita khalwah ni? Kita dapat apa yang pernah dirasai oleh para sahabat ketika mereka berada di hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat tengok Nabi dapat nafahat, kita mengasingkan diri dapat nafahat, kita berkhalwah dapat nafahat. Apa nafahat? Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah memiliki hari-hari yang ada limpahan kurniaannya. Ambil peluang, ambil kesempatan mengambil nafahat itu, tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita memilih untuk mengambil sedikit ruang, mengasingkan diri berkhalwah. Maka orang yang aqil, yang bijak, al-kayyis, ad-darrak, tuan-tuan, dia tidak sesekali menolak kepentingan keperluan khalwah kerana asasnya ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia merupakan tradisi para al-arifin, para sufiyin, tuan-tuan. Mereka dah try dan mujarrab, berjaya. Pendekatan khalwah ni berjaya, tuan-tuan, tetapi mesti dipandu oleh seorang syekh, seorang guru, cara dia. Maka kita ni semua akan jadi mutakhalli, orang yang berkhalwah, tetapi menurut susun atur yang telah ditetapkan oleh para ulama. InsyaAllah minggu depan kita tengok pula, tuan-tuan, 40 hari. Kenapa 40 hari? Kemudian tuan-tuan sekalian, disebutkan pula ada pula orang khalwah tak sembahyang Jumaat, tu tak betul. Dan juga nanti insya-Allah kita akan bahaskan sebahagian faedah-faedah yang bersabit berkaitan dengan al-khalwah. Tuan-tuan sekalian, panjang pula pembahasan khalwah ni, ya. Dan nanti barulah kita masuk kepada syarat yang kelima dalam menuju Allah Ta'ala mengikut Imam Junaidul Baghdadi, ialah dawamu dzikrillah. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi, tuan-tuan. Selamat memakai niqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.